بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق نفتح كل باب. تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu semua, karena sebaik-baik bekalan itu menuju ke akhirat, iaitulah dengan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan limpah kurniaan Allah yang Allah anugerahkan kepada kita iman kepadanya. Allah anugerahkan pada kita sifat keyakinan terhadap ajaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dengan limpah kurnianya kita sayang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila timbulnya bulan Rabiul Awal, masyarakat akan bercakap tentang peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mukmin, yang shadiq, orang-orang yang memahami tujuan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan hanya bergembira dengan kelahiran Nabi, tetapi mereka bergembira dengan ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau setakat Nabi kita lahir, tetapi kita tidak mendapat manfaat daripada ajaran yang ditinggalkan, maka kitalah manusia yang kecewa, khaba wa khasir. Inilah manusia yang rugi dan celaka di akhirat nanti. Sebab kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama-namanya. Kita diperkenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang sangat mulia. Tetapi sifat yang mulia itu tidak menjadi sifat kita. Ajaran yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi ajaran yang kita pegang dengan dia 100%. Kita hanya memilih-milih. Kita hanya mencari yang sesuai dengan kita untuk kita ambil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah memerintah kepada kita, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kamu,
khuzuh, kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka fantahu, tinggalkanlah. Hasil daripada ayat arahan dan tegahan ini untuk menunjukkan keanjalan syariat Islam, untuk menunjukkan syariat ini syariat yang sesuai dengan masa dan waktu. Maka sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita pertikaikan, karena Nabi tidak menyempitkan kepahaman yang menyebabkan dia terkongkong dalam kelompok orang Mekah. Dia hanya berlega di kalangan orang Arab, dia hanya sesuai di padang pasir, tidak sesuai di benua Melayu, di benua Eropah. La, Allah telah menyebut kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat kepada alam. Apa makna rahmatan lil alamin? Rahmat kepada alam ini artinya bila mari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan nabi-nabi yang terdahulu. Inilah ciri-ciri al-khasaisul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Dalam sebuah buku kecil yang disusun oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullahu ta'ala, saya terjemahkan ke bahasa Malaysia, dan kita telah syarahkan buku ini di masjid kita ini dalam beberapa siri. Tajuk dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya yang lain. Di antaranya rahmatan lil alamin. Risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan risalah yang bersifat internasional, global. Sebab dia tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan masa, tidak terikat dengan kelompok. Al-alam ajma'. Asalkan dia tu manusia, asalkan dia tu jin, maka dia mesti kena ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita ajaran yang besar untuk menyelamatkan manusia daripada terjebak kepada kelembah kehinaan di dunia, lebih dahsyat lagi iaitulah azab di akhirat. Maka paksi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya sebelum daripadanya, iaitulah Allah SWT telah beritahu pada kita dua ajaran yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, iaitulah ani'budullah wajtanibut taghut. Dalam ayat yang Allah perintahkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Setelah kami bangkitkan, bagi setiap umat itu ada rasul mereka. Apakah dakwah mereka? Apakah intipati ajaran mereka? Yang pertama sekali, ani'budullah, iaitulah mesti menyembah Allah azza wa jalla, beribadat, mengabdikan diri kepada Allah azza wa jalla. Ini paksi yang pertama. Kalau setakat itu saja, maka tidak ada pertembungan di antara nabi-nabi dan para pengikutnya. Mu nak sembah Allah, sembah ajalah, kenapa? Tak ada masalah. Tetapi wajtanibut taghut, ini arahan yang kedua yang menjadi pertembungan di antara para anbiya dengan segala pengikut masing-masing, iaitulah jauhkan diri daripada segala taghut. Maka taghut ini telah ditafsirkan oleh para ulama, iaitulah yang pertama sekali taghut iaitu syaitan. Syaitan itu dipanggil taghut. Ataupun manusia, batu, jin, batu dan kayu yang disembah oleh manusia, itu juga taghut. Orang-orang yang menentang perjalanan undang-undang Islam, tidak mau kepada undang-undang Islam, nak ambil undang-undang orang putih, ini juga taghut. Dan ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, itu juga taghut. Bomoh-bomoh yang bersahabat dengan jin dan syaitan
untuk merusakkan kehidupan manusia, termasuk dalam kalangan taghut. Maka tidak sempurna iman seorang itu kalau setakat ubudullah, tetapi mereka masih lagi bersahabat, masih lagi mengikut, masih lagi tidak tunduk dan patuh pada Allah Azza wa Jalla, tapi mereka masih lagi bersama dengan taghut, maka itu tidak sempurna. Ini ajaran para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara paksi ajarannya dua perkara ini, kemudian rahmatan lil alamin. Itu perbezaan nabi kita berbeza dengan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang lain. Nabi lain yub'atsu ila qaumihi khassah. Mereka hanya dibangkitkan kepada kaumnya sahaja. Musa kepada Bani Israel, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Saleh, Hud kepada kaum masing-masing. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada bangsa kecuali semuanya mesti tunduk. Kata Nabi sallallahu alaihi dalam hadis, "Lau kana Musa hayyan." Nabi kata andainya Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tabi'ani, tidak boleh ke mesti dia ikut aku. Karena itulah dalam tafsir saya di masjid ini pada pagi Jumaat, tadabbur kita pada suratul Kahfi. Apabila timbul cerita Musa dengan Khidir. Khidir ini ada ulama mengatakan dia nabi. Ada sebahagian mengatakan Khidir rajulun salih. Kita tidak masuk tentang perbahasan ini. Tetapi yang kita naknya Khidir hidup ke tidak lagi. Maka ramai para ulama mengatakan Khidir sudah tidak ada, sudah wafat. Sebab kalau dia ada, dia mesti kena muncul. Ada riwayat bahawa dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan lau kana Musa hayyan lama wasi'u ila tabi'ani. Kalau Musa hidup, dia tak boleh lagi ngajar kita Taurat kecuali dia kena ikut aku. Jadi rahmatan lil alamin, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia rahmat? Kita ambil contoh hari ini sempena dengan keadaan kita, sempena dengan para jemaah tuan-tuan dan puan-puan yang bertungku lumus, bekerja siang dan malam untuk membantu sahabat-sahabat kita dalam yang mutadarririn bil faidanat, yang terkesan dengan banjir dan sebagainya. Iaitulah apabila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala bezakan umat ini dengan umat yang terdahulu. Umat-umat yang dahulu, sekiranya mereka melakukan jenayah dan mungkar, maka terus azab turun. Sama ada halilintar, sama ada petir, sama ada ribut, ataupun tempikan daripada malaikat, ataupun api itu mati. Sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Tetapi rahmatan lil alamin bila dia datang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT beri kepada dia, Nabi kata Nabi dalam hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi setiap nabi ada doa yang mustajab. Allah beri kuasa doa jadi terus. Contohnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah berapa lama? Dalam Quran merakamkan kepada kita alfasanatin illa khamsina aman, 1000 kurang 50. Artinya Nuh berdakwah 950 tahun. Bila dia tengok tak berganjak puak musyrik ni, puak kafir ni tak masuk Islam kecuali beberapa orang saja, maka Nabi Nuh AS telah menggunakan kuasa doa dia. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak. Nabi Nuh kata, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar 'alal ardi, jangan tinggal seorang pun kafir atas muka dunia ni. Maka ketika itu hujan turun dari langit, air keluar daripada bumi, berlakulah banjir yang begitu dahsyat. Taufan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi-nabi yang lain telah menggunakan dakwah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, iddakhartu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, aku simpan doa aku ini untuk menggunakan, untuk minta syafaat, pertolongan kepada umat aku pada hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nabi tidak menggunakan doa di atas dunia ini. Tujuannya apa? Aku nak guna doa ini syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, semata-mata untuk memberi pertolongan kepada umat aku pada hari kiamat.
Inilah rahmatan lil alamin. Maka doa yang ada pada Nabi itu Nabi tak guna. Bila dia guna? Apabila kita boleh di padang mahsyar nanti berharap mencari siapa yang menyelesaikan masalah. Kita akan jumpa dengan Adam. Wahai Adam, kamulah bapa kami, manusia yang pertama. Isfa' lana, bantulah kami. Adam kata, la, aku ada masalah. Izhab ila Nuh. Nuh kata, aku tak boleh. Izhab ila fulan. Akhir kali baru kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi mengatakan, ana laha, akulah orang yang menyelesaikan masalah. Ketika itu Nabi kita sujud di bawah aras. Sujud di bawah aras, minta kuasa doa yang ada padanya pada ketika itu. Maka Nabi kita minta, ya Rabbi, aku nak menyelesaikan masalah umat pada hari ini. Maka Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa' rasak wasal tu'ta washfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu minta apa yang kamu nak hari ini, washfa' tu syafa', dan berilah pertolongan kepada manusia yang sedang huru-hara yang begitu dahsyat pada hari kiamat. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, inilah rahmatan lil alamin. Malanglah kalau kita tidak kenal Nabi. Tapi bila mari bulan Rabiul Awal, kita bergembira. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan banyaknya jamuan. Rumah orang tu buat maulud, boleh makan. Malam pun tak payah masak nasi, ada maulud lagi pergi. Tapi sudah-sudah maulud, orang sebut sunnah Nabi pun tak tahu. Pergi solat berjamaah di masjid pun tak. Selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak. La. Itu bukan tanda cinta kepada Nabi. Kita cinta kepada majlis kerana ada di sebaliknya ada sesuatu yang boleh bermanfaat atas dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantarkan bukan hanya semata-mata untuk kita merayakan hari kelahirannya. Bukan semata-mata kita untuk kita bergembira, buat perarakan, bawa spanduk Muhammadlah ikutan kami, tetapi Allah Taala perintahkan kepada kita, iaitulah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, kalau kamu sayang kepada Allah, ikutlah aku, yuhibbukumullah, nascaya Allah Taala sayang kepada kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita pilihlah di mana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarkah kita cinta kepada Rasulullah? Betulkah kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau zikir yang Nabi kita ajar pun kita tak belajar. Kalau tawaran istimewa yang Nabi kita suruh pergi salat berjamaah pun kita tak pergi. Nabi kita suruh salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah pun kita tak bangun. Nabi kita suruh selawat kepadanya pun kita tak selawat. Hayhat, kata orang Arab, terlalu jauh dakwaan kita mencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah orang ni bila dicinta Nabi, dia cinta kepada al-mazharul khariji. Oh, saya pakai serban ikut Nabi. Cantik. Selipar dia pun selipar orang lukis ikut Nabi. Kepiyah dia pun ada tanda selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila suruh baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak reti. Bila orang azan tak pergi masjid, kita kata tidak. Mazhar khariji hanya satu tempelan, tetapi yang menjadi paksi kepada kehidupan kita iaitulah beramal dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah kita bekerja, bergerak, menyelamatkan masyarakat daripada duduk di alam kegelapan, alam kejahilan, kepada alam mengikut ajaran Islam. Sambil-sambil kita pergi ziarah mereka, bawa bantuan-bantuan banjir, tegurlah juga mereka, pakcik, kalau makcik-makcik yang tak tutup aurat tu, bagi hadiah terus. Jangan duk bawa baju bandar pergi tambur dekat timur dekat kaki masjid. Lah. Kita ambil kain telekung, kita ambil kain tudung, kita ambil baju-baju yang patuh syariah. Tengok makcik-makcik yang duk berkembang katung tu, yang tutup aurat pun tidak, bertukar dengan hatu raya. Pakaikan dia, pakcik, pakai kain tudung ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat. Rumah yang hanyut ni insya-Allah Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Itu dakwah kita. Karena manusia dalam keadaan sedih duka cita, hati mereka insya-Allah mudah tersentuh dengan perasaan-perasaan begini. Tapi kalau kita sepakat pergi suruh dia makan je tanpa nasihat sepatah, kita akan kerugian medium dakwah kita di saat mereka telah membuka rumahnya, membuka tempat telinga mereka, membuka hati mereka untuk menerima pertolongan kita. Maka ambillah kesempatan ini untuk kita memberi nasihat,
Selain daripada beri, kita beri beras, beri makanan, kita juga beri pakaian-pakaian patut syariah, dan kita juga tegur pakcik-pakcik, mudah-mudahan pakcik dapat rumah yang kami dah bersih ni, dapat khemah yang kami beri ni, dengar azan, rengan-renganlah kaki pergi ke masjid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmatnya, Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Gunalah ayat-ayat psikologi yang boleh menyentuh perasaan mereka. Kalau boleh kita beri, kita tak mahu mereka hanya menitis air mata kerana kehilangan rumah, kita tak mahu mereka menitis air mata kerana kehilangan harta benda. Kita nak titiskan air mata mereka biar mereka menyesal selama ini mereka terlalu jauh dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Ini peranan kita, para pendakwah, para pekerja, petugas-petugas NGO yang masuk kampung-kampung. Kerana kita nak pergi hari lain sah, kita tak pergi. Hari ini kita bertemu mata dengan mata. Beras telah bertukar tangan. Apa kata sepatah kalimah kita bersampaikan kepada mereka? Mudah-mudahan kalimatun wahidah. Sepatah kalimah kita menyeru mereka ke masjid, mengajak mereka baca Quran, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Kalau mereka kembali, sangat besar pahala. Tak cukup dengan satu guni, satu lori beras yang kita bawa, kita boleh bawa balik seorang hamba Allah ke rumah Allah. Inilah agenda yang paling besar dalam hidup seorang Muslim. Nabi SAW pernah menziarahi seorang kanak-kanak Yahudi, pemuda Yahudi. Bila Nabi ziarah, dia sedang nazak, sedang sakit. Maka Nabi kata, Nabi suruh dia mengucap. Anak Yahudi ni tak berani nak mengucap, tengok bapak dia. Akhirnya ayah dia kata, Ati' Abul Qasim, ikut apa yang diajar oleh bapak Qasim. Itu gelaran Nabi Abul Qasim. Apabila kanak Yahudi ini, gulam Yahudi ini mengucap, kemudian dia mati. Nabi SAW keluar daripada rumah Yahudi dalam keadaan mukanya sangat ceria. Nabi kata, Alhamdulillah allazi anqazahu Allahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan budak ini daripada api neraka dengan sebab aku mengajar yang mengucap. Muslimin dan muslimat, dakwah kita, kalau kita boleh sentuh hati manusia kembali ke rumah Allah, kita boleh sentuh hati manusia ini kembali mengikut ajaran Allah, maka sangat besarlah peranan kita, sangat besar aset kita, sangat besar saham kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kerana kita telah menyampaikan dakwah, selain daripada akhlak yang mulia, selain daripada sumbangannya itu, kita telah menyelamatkan mereka daripada azab neraka. Inilah peranan kita yang besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjari semua para jemaah yang terlibat dengan musibah dalam banjir ini, diganjari dengan pahala kesabaran, diganti dengan yang lebih baik, dan Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyakkanlah selawat kata Nabi SAW, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.